Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi yang ini adalah video tambahan untuk pelajar yang masih tak faham soalan 6 Jadi saya akan terangkan soalan nombor 6 ni. Selepas kamu dah tonton video ni sampai habis, tolong buat pembetulan dan tolong siapkan soalan nombor 6 dengan sebaik mungkin. Sebab satu soalan je saya minta kamu buat dalam masa seminggu. Okey, so kita akan tengok untuk soalan A, macam mana jawapan dia boleh ada 3 ketaksamaan tu. Okey. Pada hari keoperasi, kelab remaja menjual X cenderamata A. Seperti biasa, saya dalam kelas saya dah cakap, kalau kita jumpa X tu siapa, kita kena namakan siapa X tu. Okey, contohnya kat sini, X adalah cenderamata A. Okey, dan Y adalah cenderamata B. So, kita namakan dulu. Sekarang ni kita ada keuntungan sebanyak RM4 dan RM5 masing-masing. Maksudnya, RM4 tu untuk siapa, RM5 tu untuk siapa. Tengok dia sebut dekat sini, RM4 dia sebut dulu, baru dia sebut RM5. Maksudnya first come first serve. Yang datang dulu adalah RM4. So, dekat sini, cenderamata A mewakili RM4. Okey? Dan cenderamata B mewakili RM5. Sebab B ni dia sebut yang paling last. So, yang ringgit yang paling last ni lah yang cenderamata B tu. So, yang kita faham, X adalah RM4 dan Y adalah RM5. So, maklumat-maklumat ni biasanya kita keluarkan dulu. Cuma yang itu bukannya persamaan. Yang itu hanyalah harga sahaja. Sekarang ni, ayat dia, bilangan cenderamata A dijual sekurang-kurangnya sama dengan cenderamata B. Dekat sini, A adalah X dan B adalah Y. Dia kata sekurang-kurangnya. Maksudnya, simbol yang kita guna mestilah tak boleh kurang. Okey? Jangan kurang. Simbol jangan kurang adalah lebih dan sama dengan. Okey? Simbol yang adalah, sekurang-kurangnya adalah lebih dan sama dengan. Sebab, sekurang-kurangnya membawa maksud jangan kurang. Jadi siapa duduk depan? Cenderamata A duduk depan. Cenderamata A mewakili X. Okey, X lebih dan sama dengan bilangan cenderamata B, iaitu Y. So sebenarnya kat sini kita buat X lebih dan sama dengan Y. Ini adalah ketaksamaan yang pertama. So siapa yang dah buat ketaksamaan yang pertama tu betul, maksudnya betul lah, tak ada masalah. Jumlah bilangan cenderamata A dan B. Jumlah membawa maksud kepada hasil tambah. Okey? Hasil tambah. So, bila kita tahu jumlah tu adalah tambah, kita akan gunakan plus dekat sini. Okey? Siapa tambah siapa? A campur B. Jadi, X campur Y. Okey, kita buat X campur Y. Selebih-lebihnya 15. Okey, selebih-lebihnya maksudnya jangan lebih. Kita terbalikkan simbol tu. Jangan lebih. Jangan lebih. 15. Okey, ada yang salah simbol Jadi hati-hati bila kita nak buat simbol tu. Sebab satu simbol salah, hilang satu markah. Okey, next. Kelab remaja ingin memperoleh keuntungan minimum RM40. Yang dekat sini adalah ketaksamaan yang paling bonus. Bila dia cakap cerita pasal harga, kita kena tarik balik yang harga. Kita tak perlu tarik balik yang XY ni, yang cenderamata AB tu. Bila dia sebut pasal harga, ini adalah konsep harga, ketaksamaan harga. So, bila kita katakan dia adalah jenis harga, kita kena kumpulkan harga dekat sini. So, sekarang ni, keuntungan minimum RM40. Maksudnya, kalau X tu bernilai RM4, so kita akan tulis 4X. Sebab RM4 tu merujuk kepada X. Sebab tu dia kata 4X. Okey, bila dia kata keuntungan, maksudnya kita kena guna tambah. Tambah, siapakah Y? Y adalah cenderamata B. Dan kita tak tulis cenderamata B sebagai Y. Kita tulis 5Y. Sebab RM5 ni merujuk kepada cenderamata B. So, dia buat macam ni. 4X campur 5Y. So, ini adalah ketaksamaan harga. Sekarang ni, minimum. Minimum maksudnya jangan kurang. Okey, jangan kurang. RM40. So, semua ni cerita pasal harga. Sini cerita pasal harga, sini cerita pasal harga, sini pun cerita pasal harga. So, bila kita nak buat ketaksamaan harga, pastikan kesemuanya melibatkan harga. Okey?
Kesemua mesti libatkan harga. Cerita pasal ketersamaan pertama dengan kedua, dia tak melibatkan harga pun. So jangan tertipu. Jangan tertipu dengan yang maklumat kedua ni. Okey? So bila kita dah siap buat macam ni, maksudnya betul lah. So bila kita nak plotkan graf, kita kena plotkan graf tu dengan baik. So kalau macam ni, Y dia mesti duduk depan. Okey? X lebih dan sama dengan Y. Saya ajar supaya Y mesti diutamakan. Y adalah duduk depan. So sekarang ni simbol ni dia menghadap ke kanan. Okey, dia menghadap ke kanan. Dia pandang awet dia. Awet dia adalah Y. Okey, sekarang ni bila Y duduk depan, dia tetap akan pandang Y. So anak panah ni menunjuk kepada Y. Okey, anak panah tu menunjukkan kepada Y. Dia pandang Y. So sekarang ni ketersamaan yang baharu adalah Y kurang dan sama dengan X. Baru kita boleh plotkan. Okey, kalau X tu kosong, Y mesti sama dengan X. Okey, Y mesti sama dengan X. Contohnya X tu kalau kosong, awak kena jawab Y tu kosong lah. Kalau X tu 2, awak kena jawab Y tu 2. Dia tak boleh lain sebab dia kata Y sama dengan X. Okey, Y dengan X ni dia sama. So bila kita guna sifir 5, so gunalah 5. Kalau sini 10, sini 10. Okey, tutup cerita. Dia koordinat dia macam ni. Okey, koordinat dia macam ni. Selesai untuk plotting untuk apa? X sama dengan Y ataupun Y sama dengan X. Nilai dia mesti sama, atas sama dengan bawah. Okey, apa-apa pun X ni awak boleh hentam. Mungkin awak nak guna sifir 2, awak nak guna gandaan 2. Mungkin 0, 0, 2, 2, 4, 4. Ataupun awak guna sifir 3, 0, 0, 3, 3, 6, 6. Okey, mana-mana boleh. Sekarang, untuk ketersamaan yang kedua, seperti mana yang saya ajar, awak kena guna Y duduk depan. Kan awak ada X campur Y sama dengan 15. Yang ini sebenarnya awak boleh congak. Bila X campur Y, awak kena ingat, dia berkadar songsang. Saya dah ajar pada video tu. X campur Y bermaksud ni awak tak perlu letak Y kat depan. Awak biarkan je. Sebab ni saya dah ajar. Dia adalah special case. Special case di mana apa ni? Kalau X tu kosong, Y adalah 15. Sebab kita ambil nombor ni. Okay, kita ambil nombor yang ada. Kalau Y tu X tu 15, Y dia kosong. Dia macam terbalik lah. Dia berkadar songsang. Ini khas untuk X campur Y sahaja. Okey. Yang itu senang lah. Yang tu saya rasa saya dah explain berkali-kali dah. Yang ketiga ni, yang ini yang awak susah nak plot. Okey, yang ini yang awak susah nak plot. Saya sarankan supaya pelajar tolong bentukkan Y sama dengan MX tambah C. Bermaksud Y duduk depan, X duduk tengah dan nombor duduk belakang. Nombor tu macam ni lah, nombor biasa. Nombor 40. Okey. So bila awak tengok X ni ada kat depan, awak kena pindah lah ke belakang. Okey, awak pindah ke belakang. So dia akan jadi 5Y lebih dan sama dengan negatif 4X. Okey, kenapa dia jadi negatif? Sebab 4X ni asalnya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Tu kena faham. Okey, tambah 40. Tambah 40. Sebab 40 ni awak kekal, tak buat pindahan pun. So biar je. Sekarang ni bentuk dia dah hampir sama. Y duduk depan, X duduk tengah, C duduk belakang. So Y duduk depan, X duduk tengah, C duduk belakang. Dah cantik dah. Tapi Y ni awak kena faham, dia tak boleh ada nombor. So bila nak elakkan ada nombor, awak kena pindahkan 5 ke belakang. Okey, 5Y ni sebenarnya dia adalah darab. Bila awak pindah, dia akan jadi bahagi. Okey, dia akan bahagi dengan semua. So 5 kena bahagi dengan semua. Awak kena jadikan dia negatif 4/5. Awak letak pecahan je. Yang ini awak cuma letak pecahan je. Negatif 4/5X. Okey, X tu awak jangan tinggal. Lepas tu campur dengan 40 pun per dengan 5. Kalau 40/5 ni awak boleh kecilkan, kecilkan lah. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Biar je. Okey. So awak tengok kat sini. Kalau saya buat 40 bagi 5, 40/5 awak dapat 8. Okey, awak dapat 8. So kat sini awak tulis lah ketersamaan dia adalah 8. So Y lebih dan sama dengan negatif 4/5X tambah 8. Yang ini adalah ungkapan. Maksudnya awak kena faham lah konsep pindah-pindah. Darab pindah jadi bahagi. Sebab 5Y ni darab. Okey, 5 darab Y sebenarnya 5Y.
Okey, pindah jadi bahagi. So sebab tu dia ada pecahan. Lepas tu awak kecilkan mana yang boleh. Yang ini awak tak boleh kecilkan sebab negatif 4/5. Kalau awak tak boleh kecilkan, awak tengok kalkulator. Negatif 4/5. Okey, dia tak boleh kecil. So biar je. Sekarang ni awak dah ada ketaksamaan tu, awak buatlah template XY tu. XY template dia macam ni. Okey, awak start dengan kosong. Start dengan kosong. Okay, start dengan kosong. Jawapan ni macam mana awak nak tulis? Awak tengok kat sini kalkulator, awak ambil belah kanan je. Okey, awak ambil belah kanan ni, Y tak payah ambil. Awak tulis kat kalkulator. Negatif 4/5 awak tulis. Negatif 4/5. Kan ada huruf X dekat sini. Awak kena guna alpha X lah. Alpha X tambah 8. Okey, tambah 8. So nampak dia punya persamaan dia lebih kurang macam apa yang saya tulis kat kalkulator ni. So tekan CALC. Awak tengok first column adalah kosong. Jadi awak pilih kosong. Awak tekan sama dengan. Awak dapat 8. Okey. So plotting dia jadi senang lah. Lepas tu awak terus plotting kepada nombor yang seterusnya. Mungkin awak tekan seterusnya tekan CALC tau. Awak jangan tekan apa-apa lagi. Awak tekan CALC je. Ni awak tekan terus CALC. Dia tanya bilangan X apa pula. Okey, kat sini awak nak hentam berapa? Mungkin awak nak letak sini 8. Mungkin awak try tekan 8. Awak dapat pecahan. Awak tak nak pecahan. So awak kena tukar. Mungkin awak nak nombor 20. Okey. Calculate 20. Silap. Negatif 4/5 alpha X. Saya tersalah tekan pula. Okey. Calculate mungkin 20 lah. Okey, awak dapat negatif. Awak tak nak negatif. So awak kurangkan lagi. Calculate 10. Awak dapat kosong. Calculate 10 awak dapat kosong. Awak try lah. Mungkin awak nak try sifar 2 ke, awak nak try sifar 5 ke. Awak tekan lagi. Calculate 5. Okey, try calculate 5 awak dapat 4. So 5 awak dapat 4. Calculate 5 awak dapat 4. Calculate 10 awak dapat kosong. Okey, so ni adalah plotting dia. Bila awak nak lukis garis, awak tengok kat sini. Graf mesti start dengan kosong. Okey, kosong. Okey, ni kosong. So, ni adalah kosong. Sini awak guna sifar. Sini ada 15. Saya lebih sarankan awak guna sifar ni lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, sampai 16 je. Sebab dia ada nombor maksimum dia adalah 15. So, biarkan je macam tu. Lepas tu kat sini kosong kan. So, sini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, awak guna sifar 2 je. Okey. So awak kena ingat bila awak nak plotting sesuatu yang susah macam ketaksamaan yang ketiga tu, awak kena bentukkan YMX tambah C dulu. Baru jadi senang. Yang penting awak tahu skill nak guna kalkulator. Okey, awak tekanlah. Awak ambil yang belah kanan ni yang saya hijaukan ni, maksudnya awak salin kat kalkulator belah kanan sahaja. Awak tulis negatif 4/5. Lepas tu alpha X tambah siapa? Okey, tambah 8 lah contoh. Okey, lepas tu awak tekan CALC. Awak pilih lah kosong dapat berapa. Lepas tu awak pilih mungkin 5, mungkin 6. Awak kena tekan lah. Tekan sampai dapat nombor bulat macam ni, cantik ni. Jangan sampai dapat negatif. Okey, jangan sampai dapat negatif. Awak try je. Jadi awak kena test satu-satu. So yang ni awak kena plot lah. So kita tengok 00, 55, 10, 10. 00. Kalau sini 5, sini pun 5. Okey, awak gariskan. Sini 5. Lepas tu 10 dengan 10. 10 sini, 10 sini. So sini. Awak ada 3 garis. 3 garis pula. 3 plot untuk ni. Okey, awak lukis je garis lurus. Ni adalah garisan Y sama dengan X. Okey, ni adalah Y sama dengan X. Ataupun awak tulis X sama dengan Y. Okey, mana-mana sama je. Awak tak kisah. Ini salah tak apa. Yang penting garisan jangan salah. Okey, awak baru dapat satu garis. Selesai untuk yang first. Okey, yang kedua saya guna warna biru. Yang ini
X campur Y 15. Bila X campur Y, awak cari je nombor dia. Nombor 15 kat sini, nombor 15 kat sini. Lepas tu awak gariskan lah. Awak gariskan ke bawah macam ni. Okey. Sampai awak bertemukan dia. So yang ini awak tulislah X campur Y sama dengan 15. X. So di atas lah. X campur Y sama dengan 15. Okay. So ini adalah gambaran untuk dua garis. Selesai awak tick kan. Lepas tu negatif 4/5 tambah 8. Ni awak tengok kosong dengan 8. So kalau kat sini kosong, saya guna warna merah pula. Kosong, 8 kat sini. So sini 08. Lepas tu 5, 4. So sini 5 dapat ke sini 4. Lepas tu 10 kosong. So sini jatuh. So bila awak nak lakar graf, awak nak lakar graf tu awak kena gariskan lah macam ni. Okay, macam ni awak kena gariskan. Awak gariskan garis lurus lah, sebab saya punya tak boleh lurus. Okay. So dia punya garisan ni nampak macam ni. Okay, dia siapa yang lakar macam ni dah betul-betul lah, tak salah pun. Okay, maksudnya awak dah tinggal nak lorek je. Yang lorek tu biasanya student selalu salah. Student salah kat mana tau? Dia salah sebab dia lupa Y kena duduk depan. Bila Y kena duduk depan, awak tengok yang ni awak salah dekat first ni. X lebih daripada Y. Tapi bila kita tengok balik, kita akan baca Y dekat depan. Bila Y kat depan, simbol dia akan pandang Y juga. Sebab asalnya simbol dia pandang Y. Jadi dia sebenarnya dia kurang tau, bukan lebih. Awak salah sebab awak lupa nak letak Y kat depan. Okay. So bila awak tengok Y kurang daripada X. So ini adalah garisan hitam X campur Y. X sama dengan Y. So lorekan dia akan berada di bawah, sebab garisan dia adalah di bawah. Okay, digunakan simbol kurang kat situ. Saya dah merahkan. So bila awak tengok ada tiga kawasan. Ada 1, 2, 3 kawasan. Okay. Kemudian yang ini pun X campur Y ni pun dikatakan garisan dia di bawah, sebab kurang kan. Kurang maksudnya garisan tu di bawah ataupun di belakang. So warna biru ni, awak tengok warna biru ni X campur Y ni. Okay. Dia kata bawah garis. So bawah. Ada dua kawasan lah, ada dua kawasan. So bila awak tengok anak panah yang satu tu maksudnya dah out. Okay, anak panah yang satu ni dah out. So nampak dekat situ kawasan dia. Tapi awak try lagi, awak tick kan. Lepas tu awak tengok kat sini garisan dia adalah Y lebih dan sama dengan. So lebih dan sama dengan bermaksud atas garis merah. Atas garis merah bermaksud di atas ni dan di atas ni. So paling banyak anak panah tu adalah pemenang di sini garisan dia. Lorekkan dia di sini. Okey, siapa yang lorek dekat belah atas tu maksudnya dia tersilap kat soalan 1. Sebab tu pembetulan saya bagi jawapan dia dekat bawah. Okey, sebab awak silap lupa nak pindahkan Y kat depan. Y wajib kat depan dan Y wajib positif. Tengok MY MS tambah sini dia adalah positif. Y dia adalah positif. So awak kena ingat tu. Okey, so lorekan dia dekat sini macam tu je. Selesai untuk melakar graf. Bila awak dah lakar betul, baru awak boleh cari nilai-nilai dia. Okey, tentukan bilangan minimum dan maksimum. So bila tentukan bilangan minimum dan maksimum, bilangan minimum, bilangan maksimum. Okay, awak kena belajar plot. Macam mana awak nak belajar plot untuk kata samaan ketiga ni. Okay, bilangan minimum dan maksimum. Jika 6 cenderamata B telah dijual, so siapakah X, siapakah Y? Y adalah B, cenderamata B, cen B, dan X adalah cenderamata A. Awak kena ingat tu. So bila cenderamata B adalah 6, okey, X adalah 6. Okey, X adalah 6. Ni adalah saya highlight kan. So sini 6. So X pula B adalah Y tak silap saya. B adalah Y kat sini Y cenderamata B. So Y adalah B. Y adalah B. So Y adalah 6. Okey ni 6 cenderamata B. So Y sama dengan 6. So sinilah garisan Y tu. Okey, garisan Y awak tarik. Awak akan dapat nilai. Awak jumpa kali pertama tu adalah minimum. Kali kedua jumpa adalah maksimum. So awak tarik naik turun bawah. Awak dapat 6. Awak dapat 9. Okey, awak dapat 6, awak dapat 9. So 6, 9. Okey.
Tak ada point-point. Memang jawapan dia macam tu. Awak kena ingat siapakah cenderamata B. Cenderamata B adalah Y. Okey. Diberi kelab remaja berjaya menjual 5 cenderamata A. A adalah X. So bila X adalah 5. So X adalah 5. Di manakah X sama dengan 5? Cenderamata A. 5 cenderamata A. So sini 5 cenderamata A adalah di sini. Sekejap saya. Okey. Ni 5. Okay, 5. Awak tarik naik atas, awak akan jumpa 2. Awak akan jumpa first dekat sini dan first lagi dekat sini. So awak akan ada 2 kawasan lah, minimum dan maksimum. Keuntungan yang mungkin diperoleh. Awak boleh kata keuntungan minimum, keuntungan maksimum. Okey. So keuntungan minimum apa? Keuntungan maksimum. Keuntungan yang bermaksud dia adalah hasil tambah X dan Y. Okey, dia tak cakap satu cenderamata, dia cakap 2 cenderamata. 2 cenderamata bermaksud X dan Y. Awak kena cari koordinat dia. Okey, first pelanggaran pertama adalah D5. 5 ni wajib sebab awak dah nampak dah X adalah 5. So awak tahu keuntungan minimum adalah 5. Siapa dia langgar? Dia langgar kat sini 4. Okey, dia langgar kat sini 4. So koordinat dia 5, 4. Keuntungan maksimum dia langgar pada 5 juga. 5 tu adalah wajib. Dan di sini adalah 5 dekat sini tengah-tengah. Okey, keuntungan maksimum dia adalah 5. So awak ada 2 jawapan. Kat sini belum selesai, awak kena tengok balik. X mewakili siapa? Harga bila kita cerita pasal untung, kita kena ambil kesamaan harga. Kita ambil ni 4X campur 5Y. Sebab ni adalah harga. Apa orang kata? Persamaan harga Persamaan harga. Persamaan harga adalah 4X campur 5Y. Jadi awak gantikan X dengan Y tu. Okey, awak gantikan X dengan Y. So first, awak akan jumpa keuntungan maksimum minimum. Keuntungan minimum. Okey, awak gantikan 4. Okey, X ni awak gantikan dengan koordinat tu 5 campur dengan 5Y. Y tu adalah 4. Okey, so berapakah harga dia? 20 campur 20 RM 40. Awak dapat keuntungan minimum 40. Keuntungan maksimum, awak boleh katakan apa ni, 4X. So 4X dia adalah 5. Okey, dan dia akan jadi 5 campur 5 kali 5. Sorry, 5 kali 5. Sebab apa? Sebab Y dekat sini ni Y dia adalah 5. Sebab tu saya kata dia tak semestinya awak kena jawab satu, dia ada 2 jawapan RM 45. Sebab 4 kali 5 20, 5 kali 5 25. So 20 campur 25 45. Okey. So yang biasanya soalan D ni saya tak galakkan semua betul lah, cuma yang ini awak buat pembetulan sahaja. Yang penting awak kena faham macam mana nak plotkan ni. Plot ni dia ada syarat. Awak kena pastikan Y tu kena duduk depan, dan itu yang menunjukkan bahawa lorekan dia berada di bawah. Okey. So yang ini adalah jawapan, tapi jawapan ni saya dah uploadkan dekat dalam Google Classroom. Awak boleh tengok jawapan tu, tapi ini adalah sekadar video saja untuk awak menyalin. Okey. Awak kena ingat, kalau dia cerita pasal keuntungan, automatik berkait dengan harga. Okey. Berkait dengan harga. So awak ambil je persamaan harga. Okey, persamaan harga tu mesti awak dapat punya daripada soalan. Awak bukan buat sendiri, awak dapat daripada soalan. Okey. Cuma koordinat dia mesti bagi tahu 5 ni adalah X. So bila 5 kepada X, awak tarik naik atas, dia akan jumpa plot. Dua plot ni ada 2 jawapan. Maksudnya ada minimum, ada maksimum. Bila dia cakap keuntungan 2 barang, bermaksud awak kena ambil barang A dengan barang B, ataupun cenderamata A dengan cenderamata B. Lainlah kalau dia cakap hitung keuntungan bagi cenderamata A. Hitung keuntungan bagi cenderamata B. Cenderamata B kan hanyalah Y.
So kat sini awak cuma cari, jawapan dia adalah 5 kali 4 ataupun 5 kali 5. Dia macam tu je, dia tak banyak lah, dia takkan campur lah. Maksudnya ini adalah keuntungan untuk bahan X dan ni adalah untuk keuntungan bahan Y. Ni adalah untuk X, ni adalah untuk Y. Kalau dia cakap satu barang sahaja, maksudnya awak kena buat satu barang sahaja. Kalau dia kata dua-dua barang, maksudnya awak kena campurkan lah, X campur Y. Okay, itu beza dia, bergantung kepada soalan. Awak boleh soalkan diri sendiri. Tapi kalau awak tak faham juga, awak boleh tanya saya. Okay, jangan tak tanya, awak jangan segan tak tanya semua. Saya akan explain je. Saya akan explain sampai awak faham. Okay. Alright, so itu sahaja yang saya rekod. Jadi tolong buat pembetulan dan resubmit semula dekat dalam Google Classroom. Saya open je sampai bila, tapi tolong buat Nanti kalau tak buat, saya akan tag nama awak dalam grup. Okay. Bagi siapa yang dah buat, tolong buat pembetulan. Dan bagi siapa yang belum hantar, tolong hantar. Hantar sebagai lewat Itu saja. Terima kasih daripada saya. Assalamualaikum.